Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang sahabat-sahabat semua. Teruskan berkongsi ya. Share, like, tap screen guys. Saya tak nampak apa-apa ni. Nampak. Suara okey suara. Salam Fiq Falkoban. Waalaikumsalam. Oh, terima kasih bagi share love. So, apa cerita ni? Share dulu. Putri di Australia. Hai Putri. Waalaikumsalam. Kenapa PMX gunakan duit KWSP untuk naikkan nilai ringgit? Ya, nanti saya akan terangkan. Ni ada berita baru Bella memfailkan perceraian kepada Alif Aziz. Yang keberapa dah? Yang kelima. Saya tak percaya mereka akan bercerai sebab asyik memaafkan Bella maafkan Alif. Sampai kan Najwa dah. Apa benda apa dah. Pemuda amanah KWSP tu duit rakyat. Hang kau orang amanah. Hang nak tanya pemimpin hang lah. Okey tuan-tuan Jadi suara dengar suara Alif Abdul Aziz ada kat sini. Alif Aziz Alif Abdul Aziz nama dia. Okey tuan-tuan Jadi soalan ditanyakan kepada saya berkaitan dengan isu KWSP ni. Saya memahami isu tersebut telah dilaporkan oleh Sinar dan telah diuraikan oleh bekas Ketua Penerangan UMNO Selangor, nama apa dia? Isham Jalil. Dihuraikan oleh Isham Jalil. So kalau tanya saya, pendapat saya lah berdasarkan apa yang dihuraikan oleh kedua-dua belah pihak ni, sama ada Sinar ataupun daripada Isham Jalil ni, perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana ini adalah semata-mata propaganda. Nak menunjukkan propaganda dengan menggadaikan sesuatu. Kita tahu bila mereka jual aset-aset KWSP untuk bawa balik duit ke Malaysia, maka ringgit akan jadi stabil lah. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya Malaysia telah pun kerugian ataupun KWSP telah pun kerugian dia punya pelaburan luar negara. Jadi sekiranya benda ini berlaku, ini menunjukkan Anwar Ibrahim ni adalah Menteri MOF yang paling terbodoh dalam sejarah Malaysia. Dan sebab apa? Sepatutnya untuk pengukuhan nilai ringgit ni bukan you beli guna duit you sendiri. You kena pastikan pelabur-pelabur masuk dalam negara kita berminat untuk masuk dalam negara kita. Pemodal-pemodal ni berminat untuk meletakkan modal-modal dia dekat Malaysia. Bukan menggunakan duit Malaysia sendiri yang digunakan untuk dilabur ke luar negara dan dibawa dibawa balik ke Malaysia. Ni adalah satu benda yang kita nampak sendirilah. Menteri MOF kita ni akan merugikan duit rakyat. Dan kalau kita tengok hari ni adalah ringgit jatuh ni adalah kerana kegagalan Anwar Ibrahim untuk untuk menarik pelabur dan juga pemodal asing untuk masuk ke dalam negara kita. So kenapa rakyat yang akan dipertanggungjawabkan? Dan saya nak tanya, dengan menjual aset KWSP, saya nak tanya aset apa yang mereka jual? Aset KWSP ni ada pelbagai aset di luar negara. Antaranya adalah batasi yang boleh membawa keuntungan lebih besar di masa depan. So yang pertama sekali yang kita nak tahu adalah aset KWSP apa yang mereka jual. Yang ni yang kita nak tahu. Jadi sekiranya mereka jual aset bernilai tinggi,
Jadi ini adalah menjadi satu masalah paling besar kepada KPSP untuk mendapatkan dividen yang besar untuk pencarum. Dan Anwar Ibrahim kena ingat seperkara, duit yang dia buat keputusan ataupun yang dia gunakan tersebut adalah duit rakyat. Rakyat yang bekerja penat, lelah dan sebagainya untuk menabung untuk masa tua mereka. Dan ada sekarang ni rakyat yang tengah susah sekarang ni, yang tengah minta duit dia untuk dikeluarkan untuk nak orang kata bayar hutang rumah dia untuk anak dia belajar dan sebagainya, tetapi kerajaan tidak membenarkan. Dan last rakyat SP di luar negara untuk mengukuhkan ringgit. Jadi ini yang rakyat lebih marah lah. Dan saya kalau di waktu orang kata saya rasa malam sekejap lagi lepas berbuka puasa, saya nak ajak lah pencarum-pencarum KWSP ni untuk semuanya turun ke jalanan untuk protes tindakan kerajaan yang telah pun menyalahgunakan wang rakyat untuk mengukuhkan nilai ringgit dan sebagainya. Jadi lepas buka puasa nantilah kita akan cerita bab tu. Okey tuan-tuan, yang kedua, bila sebut tadi tentang laporan yang dikeluarkan oleh Sinar, saya hari ini ada wartawan Sinar call saya. Dia tanya saya pandangan berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Rashid, iaitu adun yang lompat tu, adun yang kianat pada perjuangan. Dan juga bekas ahli majlis pimpinan tertinggi Bersatu Faiz Aman lah yang menyertai PKR dan sebagainya. Saya jawab mudahnya dan saya haraplah berita tersebut akan disiarkan supaya rakyat boleh baca lah kan. So jawapan saya sangat mudah kepada wartawan Sinar. Saya mengatakan bahawa apa yang mereka buat dan apa yang mereka lakukan ini tidak ada kena-mengena dengan perjuangan. Mereka buat ni adalah demi kepentingan diri mereka sendiri. Semua orang tahu sebab apa saudara Faiz Naaman meninggalkan Bersatu. Semua orang tahu sebab apa Datuk Rashid meninggalkan Bersatu. Semua orang tahu berkenaan perkara tersebut. Dan mereka tidak perlu menafikan lah yang kata ada masalah dengan orang tu Azmin lah apalah. Mereka tak perlu nafikan. Mereka ni sebenarnya ada kepentingan diri sendiri. Ada yang tak dapat jawatan, ada yang tak dapat bertanding. Jadi mereka ni membuat keputusan adalah kerana kepentingan diri sendiri. Kerana mereka nakkan sesuatu tetapi parti tidak boleh memberi kepada mereka apa yang mereka nak, maka mereka keluarlah daripada parti Bersatu. So itulah yang saya bagi tahu kepada wartawan. Ada banyak lagi benda yang saya bagi tahu lah. Jadi Bersatu ni tidak ada perpecahan. Datuk Seri Hamzah ke, Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Datuk Seri Azmin Ali, semua duduk sekali. Tidak ada mana-mana pihak yang berpecah, tidak ada kem yang tertentu. Dan sekiranya term-term yang mereka gunakan orang Azmin apa semua tu, itu adalah benda yang biasa. Dalam Pakatan Harapan sendiri, dalam PKR sendiri ada orang Rafizi dengan orang Anwar Ibrahim. Yang bermaknanya apa? Orang yang dibawa masuk oleh mereka. Ada orang yang masuk kerana sokong Anwar Ibrahim, ada orang yang masuk kerana sokong Rafizi. Dalam UMNO pun ada orang Zahid, ada orang Najib. Itu biasalah. Itu biasa, tetapi dalam struktur itu bergaduh ke tak? Jadi dalam Bersatu tidak ada sebagaimana PKR itu Rafizi dengan Anwar sekarang ni, ataupun UMNO dengan tim Zahid dan Najib sekarang ni. Bersatu, saya buat masa ni tidak dengar lagi ada kem-kem yang bergaduh dan sebagainya. Semuanya adalah sekali, InsyaAllah. Sebab apa? Bersatu ini adalah parti yang dibina asas daripada untuk memperjuangkan sesuatu di abad ke-21 ini, bukan nak mencari kesenangan dan jawatan. So mereka ni semua bergaduh sebab nak jadi Perdana Menteri, nak keluar daripada penjara dan sebagainya. Dan Alhamdulillah setakat sekarang ni Bersatu tidak ada masalah-masalah tu semua. Okey tuan-tuan, ejen-ejen Walanon start lagakan PN. Itulah ejen-ejen Walanon kan. Depa ni lah. UMNO sedang bergaduh dengan DAP. Tu terang-terang lah kan. Kita nampak dalam Dewan Rakyat hari ni, mereka yang bergaduh di antara mereka sendiri, mereka tuduh kita pula bergaduh. Ni masalah depa ni. Ejen Khaitan
PMX selalu pergi Jerman. Itulah ada saya dengar Abang Salim Iskandar bagi tahu dia kena HIV apa semua. Dan yang ni pun saya nak tanya soalan. Sebab apa? Ada orang send kat saya artikel. Mereka mengatakan bahawa Anwar Ibrahim pernah dianiayai oleh Tun Mahathir, yang mana Tun M telah pun mencucuk virus HIV kat dalam badan Anwar. So yang ni kita nak tanya, betul ke Anwar ada HIV? Sebab ini diviralkan dulu pada tahun 90-an, tahun 2000 dulu viral. Jadi yang ni menjadi kerisauan kepada rakyat. Sebab apa? Anwar ni Perdana Menteri. So mereka nak bersalam dengan dia apa semua. Dan benda ni, HIV ni boleh berjangkit. Dan bila Abang Salim Iskandar mendedahkan semalam, dia kata ada ni lah, tunjuk dengan bengkak semua tu kan, kata ada HIV kan. So yang ni rakyat sangat risau lah. Dan apa yang kita minta adalah kita minta supaya Perdana Menteri ni membuat laporan kesihatan dia untuk membuktikan yang mengatakan dia tidak ada HIV. Yang ni yang kita risau lah tuan-tuan. Kita risau nak pergi salam dengan dia, nak pergi duduk dekat dengan dia ni. Risau lagi kena HIV pula kita kan. Kalau ada HIV dah lama mampus ni masih hidup lagi tak? Ini HIV ada yang dia ada ubat yang boleh diambil dekat Jerman. Walaupun dia kena HIV, dia masih boleh bertahan berpuluh tahun lah. Ada benda tu, ada, boleh search kat Google. Assalamualaikum, betul ke Anwar ada HIV? Waalaikumsalam. Saya pun yang ni lah yang nak tanya ni. Sebab benda ni mereka lah yang viral dulu, orang PH yang viral, bukan kita. Yang ni, saudara kalau pergi kat Google sekarang ni, type Tun M cucuk virus HIV dekat Anwar. Tuan-tuan boleh tengok sendiri lah berapa banyak yang ada penulisan. Jadi yang ni yang saya tanya, saya bukan kata apa-apa, saya tanya ialah ada tak orang yang dah kena? Saya tanya, saya tak tuduh. Sebab saya dengar semalam live ada mereka tunjuk dengan gambar semua. Jadi saya jadi macam menjadi inilah persoalan lah kepada saya. Salah ke sebagai rakyat menjadi persoalan yang bermain dalam pemikiran saya dan sebagainya. Jadi saya nak tahu juga apakah bukti ataupun adakah Perdana Menteri hari ini berani buat laporan medical untuk membuktikan benda tu adalah tipu dan sebagainya. Kalau tidak ada angin takkanlah bergoyang. Kalau tak ada angin pokok tidak akan bergoyang bang. Okey tuan-tuan, harap-harap duit Kredit BSP boleh keluar. Tak ada dah duit Kredit BSP hang ni, dah beli ringgit semua dah. Jari non dah macam atak mengembang. Weh, puasa. Mana HIV boleh berjangkit melalui salam tangan? Boleh bang, awak pula tak boleh pula. Kalau kena dia punya kuku dia ataupun luka-luka dia boleh berjangkit. HIV boleh merebak melalui sentuhan, melalui makanan, perkongsian makanan, dan juga apa satu lagi persenyawaan kot. Nampak asyik ke Jermannya. Itulah pasal dia. Nampak ke makan gaji buta? Dengar orang boleh lah. Okey tuan-tuan, siapa yang nak sembang-sembang ni? Okay, saya buka ni untuk sembang-sembang lah. Sementara kita tunggu waktu berbuka. Eid membawa bencana. Eid tidak kenal bangsa, mangsa. Okey tuan-tuan, jadi tak boleh keluar, betul ke duit KBSP? Confirm tak bolehnya. Jadi yang seterusnya adalah berkaitan dengan ada jawapan menteri tentang membenarkan kantin sekolah dibuka pada bulan Ramadan. Dia kata adalah untuk menunjukkan kita bertoleransi dengan kaum-kaum lain. Saya satu nak kata kat menteri ni, jangan jadi bodoh. Jadi kenapa pula kaum majoriti nak kena bertoleransi semua perkara dengan kaum minoriti? Sepatutnya minoriti lah yang menghormati kita. Dan sejak bila pula non-Muslim kena makan kat dalam store? Menteri yang bodoh lagi bangang. Saya nak beritahu satu benda kepada menteri yang bodoh lagi bangang ni. Dia jangan tengok kepada student tu saja. Pengusaha kantin ni banyaknya orang Islam.
Dan kalau sekolah tu, contohnya ada 500 orang pelajar, sekiranya dia buka kantin sekolah tu, dia untung lah. Tapi kalau ada 10 orang pelajar, dia nak buka kantin, nak kena bayar gaji staf dan sebagainya, adakah berbaloi? Yang makan 10 orang je, tetapi staf yang kerja berapa orang? Kalau nak kira kantin buka tak boleh, jangan duk pembohong tu lah. Kata tu kerajaan Madano ni pembohong besar. Dia kata kalau kantin sekolah tak buka, pelajar nak kena makan dalam store. Sejak bila kalau kantin sekolah dia tutup dengan meja-meja semua simpan kat dalam store? Dia tak simpan meja, meja still duk ada kat situ. Tak percaya, hampirlah waktu petang ke, waktu malam ke, kan meja-meja dekat kantin tu semua duk ada kat situ. Mana ada orang bawa simpan? Jadi menteri ni janganlah jadi bodoh sangat. Jadi kalau nak beli makanan dekat kantin, serupa je. Sekiranya anak-anak murid non-Muslim ni, ibu bapa dia menyediakan makanan ataupun dia beli dekat luar. Bila dia beli kat luar, dia mainlah makan kat sekolah. Apa masalah dia? Tak ada beza apa pun. Dia nak makan kat kantin ke, dia nak makan kat dalam kelas ke, tidak ada beza. Dia yang jadi masalahnya ni, kalau kantin sekolah buka, pelajar-pelajar yang Muslim ni pergi beli. This is the problem. Tapi bila menteri bodoh, tu yang jadi masalah. Saya hari ni tuan-tuan, bila kita berkata, kita pergi tanya dengan pengusaha kantin, mereka kata susah. Mereka kata nak kena bayar gaji pekerja semata-mata kerana 10 orang non-Muslim. Baik dia pergi beli nasi lemak dekat luar, baik dia pergi beli roti apa dekat luar, dia makan dekat sekolah. Benda ni tak pernah ada masalah. Dan sekarang ni mereka reka masalah pelantar betul ya. Encik Scarper Line Babu Salam. Babu Salam lah, orang Jawa jadi. Jadi ini yang jadi masalah tuan-tuan. Saya rasa ada yang kat dalam live saya ni, orang yang mengusahakan kantin-kantin sekolah. Jadi hampa boleh tanya dengan dia, betul tak betul apa yang saya kata? Jadi betul lah, teruk lah tuan-tuan. Yang beli makan 10 orang, lepas tu nak kena bayar gaji, nak kena kemas kantin, tak baloi. Tak berbaloi langsung. Jadi ini nampak sangat bahawa majoriti menjadi barwa kepada minoriti. Jadi bila minoriti yang bersuara kena buka kantin buat semua, maka yang jadi majoriti pun jadi barwa, jadi hamba abdi kepada mereka. Benda ni tak betul. Sepatutnya bila mereka minoriti, ada 10 orang, 10 orang lah kena respect majoriti. Bukannya majoriti respect minoriti. Tapi bila kita ada menteri bangang, jadi macam ni lah tuan-tuan. Itulah saudara pi undi mereka ni jadi menteri, siapa suruh? Jadi bertaubatlah orang yang undi mereka ni jadi menteri. Nampak sangat bahawa ada agenda, ada udang di sebalik batu. Kenapa mereka nak membuka kantin-kantin pada waktu orang kata bulan Ramadan. Yang ni kita tahulah. Okey nanti menteri tak bodoh tapi penakut. Bodoh lah tu. Kalau penakut tu bodoh lah. Jadi tuan-tuan, sebelum ni okey je. Bukan baru tahun lepas ni puasa. Dah berzaman dah betul. Dah berzaman dah. Mana ada orang minum, orang makan dalam store. Pembohong yang besar. Saja nak mewujudkan kekacauan. Ni siapa official lah saya pula dah. Menteri Fadlina kena jaga hati DAP. Nanti DAP marah siapa nak undi puak PHBN ni. Nak tunjuk baik, itulah. Jadi saya haraplah lepas ni kita mesti mengalahkan dia. Jangan bagi dia menang mana-mana kursi dalam pilihan raya. Supaya apa? Supaya kita boleh hukum dia. Kita kata ni lah menteri bodoh dan tak boleh pakai, yang membawa kepada kemudaratan khususnya kepada umat-umat Islam. Tak ada isu, cipta isu. Siapa yang cipta isu tu? Siapa undi UMNO BM manusia paling bodoh. Bersatu dalam keretakan dan berpecah belah sesama sendiri. Siapa yang retak tu? Siapa yang pecah belah tu? Hampa nak dengar cakap Faiz Na'aman. Faiz Na'aman tidak ada bahagian, tidak ada pengikut. Dia dapat jadi MBT tu kerana apa? Kerana orang kata mengangkat dia pada waktu itu. Adalah kepimpinan yang angkat dia jadi MPT, lantikan. Dia mana ada bahagian? Cawangan pun tak ada.
Dia seorang-seorang dia pergi PKR, and dia mana ada umum, ada bahagian yang tutup ke cawangan yang tutup, dia seorang-seorang dia pergi. Begitu juga dengan Datuk Rashid. Datuk Rashid bila dia keluar sokong Amiruddin, dia seorang-seorang dia ya. Mana ada orang lain yang ikut dia? Pegawai dia sendiri resign. Pegawai dia Huda Kelang, Huda pun resign daripada jadi pegawai dia. Jadi ini satu benda yang lawak lah. Lawak bila mereka kata bersatu, lingkup, pecah belah, lawak lah. Sedangkan mereka seorang-seorang mereka belah. Lepas tu kelakar lah kan. Kelakar betul ya. Faiz Nakman ni tak boleh pakai lawak, saya tahu. Dan saya nak bagi tahu beberapa orang-orang penting dalam PKR, mereka dah mula beralih sokong Muda Bersatu. Yang ni yang hampa kena tengok. Antaranya bekas penasihat Anwar Ibrahim dulu, and Hak Halik, dia pun dah sokong Bersatu. Ada ramai lagi, Ustaz Ismail Mina pun dah sokong Perikatan Nasional. Ramai lagi dulu yang bersama-sama dengan Anwar lah ni, mereka semua dah kata Anwar ni manusia yang tidak boleh pakai, cakap tipu, buka mulut tipu. Wah, rambut dah panjang balik. Jangan dinilai. Dia kalau pakai akaun Jebat Melaka ni, bahaya dia ni. Dia punya identiti dia akan jadi agresif sikit. Mereka ni tenggelam punca, betul ya. Yang menipu hang Syafiq, apa yang saya tipu? Waalaikumsalam Nadia. Apa yang saya tipu? Dan bagi tahulah apa yang saya tipu. Duk kata Syafiq tipu, Syafiq tipu. Saya menipu apa? Bersatu dalam keretakan apa ni, saya dah baca dah rekening jam. Memandai je kau Fik. Yalah, kau kalau pakai akaun Jebat Melaka kau jadi lain. Paradok punya akaun jadi lain. Akaun apa lagi satu lagi semua lain-lain perwatakan. Kalau dia pakai Jebat Melaka ni, dia nak mengaduh. Walaupun bodoh, itu dah memang tetap dah. Depa kata tak bingai bukan non lah. Worst Madanis, Abah kluster mahkamah. Dia yang pentingnya tidak terbukti lagi bersalah. Orang yang terbukti bersalah, salah guna kuasa, hampa sokong. Jadi saya pun heran jugalah. Orang yang terbukti salah guna kuasa dan rasuah, hampa angkat jadi Perdana Menteri. Orang yang terbukti bersalah liwat, hampa angkat jadi Perdana Menteri. Lepas tu hampa duk cerita tentang kluster mahkamah dan sebagainya. Hampa tak layak sebenarnya cakap soal itu. Sebab hampa cakap soal anti rasuah, tetapi orang yang didapati bersalah rasuah dan salah guna kuasa dan dipenjara selama 5 tahun, tidak mendapat pengampunan, kes rasuah dan menyalahgunakan kuasa. So itu hampa sokong. Kita pun heran jugalah. Dah masuk Ramadan, beras tempatan masih lagi hilang. Itulah masalah dia. Anwar lagi lah kluster penjara banduan. Bekas banduan tu mereka tidak boleh kata apa-apa lah. Mantapau, siapa iktiraf tu? Takat majalah Financial yang bagi apalah sangat. Iktiraf apa tu? Sebagai menteri yang terbaik di alam apa nama ni, semesta. Dia setakat majalah tulis. Realitinya betul ke? Dia tak payahlah siapa tulis pun. Siapa jadi pada waktu itu menteri ataupun timbalan menteri ataupun menteri, memanglah agensi-agensi berita ni akan menulis benda yang baik-baik tentang dia. Dialah menteri kewangan yang terbaik di planet Marik, di Pluto, di Malaysia, di bumi dan sebagainya. Semua benda lah mereka akan tulis. Tetapi hakikat yang sebenarnya sekarang ni, bila dia jadi Perdana Menteri, baik ke? Ini persoalan rakyat ni. Bila dia jadi Perdana Menteri hari ni, baik ke? Ringgit jatuh terendah dalam sejarah penubuhan Malaysia. 2 kali dia jadi Perdana Menteri je, dia jadi timbalan menteri, dia jadi Perdana Menteri, ringgit jatuh paling terendah. Lah apa dia buat? Dia cairkan aset-aset KWSP, aset nilai berharga, bernilai tinggi KWSP. Dia buat balik duit ringgit tu main Malaysia. Lepas tu macam manakah KWSP nak menjana keuntungan? Jadi ini yang jadi masalah ni tuan-tuan. Arwah Pak Sumit dah bagi tahu dulu, kita yang lalai. Tahu tak apa?
Lah ni saya nak tanya orang PH. Tak payahlah duk bangga. Majalah dulu tulis dia terbaik. Lah ni terbaik. Apa yang terbaik bagi tahu saya. 2 benda cukup lah. Minyak petrol pun tak turun-turun. Hari ni ringgit lingkup pula. Tak tahu lepas ni dia nak jual apa pula. Silap bulan dia jual Malaysia ya. Semua nak jual. Lepas ni jual ke semua. Kerajaan gagal. Beras pun tak ada. Betul yang tuan. Tadi saya baru tadi bini saya minta. Bang, main duit ambil beras. Saya kata lama pening kepala. Beras habis dah kan. Tak lagi saya beli. Beras pun sama dengan harga tuang gas tuan-tuan RM40. Malah gas lagi murah daripada beras. Gas duk ada RM30 lebih ya. Jadi beras duk ada RM40 lebih. Tahun ni bayar zakat beras import lah. Beras tempatan hilang lama dah. Yalah, setahun kita makan beras import, kena bayar zakat beras import lah. Takkan nak bayar makan beras tempatan. Tak boleh. Beras nadai siada. Beras tak ada. Nak beli Salam Fit terlepas bas baru dapat ikuti Pak Long Bentayan. Saya pun baru je buka live ni. Tak lama pun. Dan lepas tu kerja duk block kita punya view. Saya ada buat VTT tuan-tuan, pengakuan daripada menteri sendiri mengatakan MCMC ada kerjasama dengan penyedia media sosial ni untuk sekat dan juga menurunkan kandungan media sosial. Jadi wizard mereka membuktikan bahawa seseorang tu bersalah. Jadi ini yang jadi masalahnya tuan-tuan. Jadi hari ni kalau tuan-tuan tengok yang duduk sebelah Perikatan Nasional ni, akaun media sosial dia jahanam habis. Bos jebat kena block, FB macam-macam tuan-tuan. YT kita, Facebook kita, FB saya sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sedih lah. Bila sekali post 10 like, kita dah fikir logik ke tak ni. Dulu like sekali aku buat 1000 like, tapi lah ni 2 like, jadi pening kita. Lepas tu bila kita tanya dengan rakan-rakan, dia tak dapat notification. Macam-macam benda lah yang mereka cuba buat. Jadi kita pakat marah. Tapi yang peliknya, FB saya 2-3 like je. Tetapi bila setiap bulan kan, dia dah hantar email kan. Dia kata dah berapa like dapat kan. Setiap bulan dia hantar 40-50 ribu like. Kita pun pening. Dekat dalam akaun aku tengok ada 2-3 ya. Nampak sangatlah ada gangguan-gangguan yang telah dibuat. Tak pernah mana-mana Perdana Menteri yang naik beras hilang. Tiba-tiba Anwar jadi Perdana Menteri, beras hilang. Itu jadi betul dah lah tu. Sebab dia Menteri Bangang. Perdana Menteri yang paling terbangang dalam sejarah. Beras mahal. Banyak 58 kat atas. Fuyo. Ini betul-betul mahal ni. Saya dengar ni. Selalu saya beli 40 lebih ya. Heran betul beras tempatan tu pergi mana sebenarnya. Saya rasa Anwar hantar kat negara Burundi. Benda ni pernah berlaku tuan-tuan. Saya dah bagi tahu dalam live saya sebelum ni. Pada tahun 1976, pada waktu itu negara-negara pengimport pengimport lah kan. Negara-negara pengimport beras ke Malaysia, mereka menghentikan import mereka, antaranya negara Thailand, lepas tu negara Indonesia, Kemboja dan lain-lain negara lah. Mereka ni telah pun hentikan import. So bila mereka menghentikan import, maka pada ketika itu apa yang berlaku adalah pemain beras tempatan mereka tukar dia punya paket beras dah. Sebab negara ni hentikan import adalah kerana mereka kekurangan beras kat dalam negara mereka lah. Jadi pada waktu itu pengusaha beras yang tempatan yang Malaysia ni, apa dia buat adalah dia bawa lari beras Malaysia pergi luar negara. Dia bawa lari pergi Thailand, pergi Kemboja dan sebagainya. So dan kemudiannya mereka jual balik ke Malaysia dengan harga beras import. So ni dah berlaku pada tahun 1976. So pada waktu itu apa Perdana Menteri buat? Jadi pada waktu itu Tun Hussein telah pun memanggil Ketua Polis Negara dan Panglima Angkatan Tentera Malaysia pada waktu itu untuk membuat satu operasi besar-besaran di seluruh negara. Jadi operasi itu adalah untuk menghalang daripada beras Malaysia keluar pergi dekat negara luar. And so itulah yang dibuat oleh Tun Hussein. Waalaikumsalam Dr. J ya. So membuat sekatan-sekatan di sempadan dan juga memantau kita punya orang kata
perairan negara kita untuk memastikan supaya beras negara tidak keluar. Dan langkah yang diambil oleh Tun Hussein pada waktu itu berjaya untuk menangani masalah itu. Cuma yang menjadi masalahnya adalah negara kita kekurangan beras, sebab hanya beras tempatan saja tidak dapat untuk menampung pada waktu itu jumlah rakyat Malaysia. Dan pada waktu itu juga ada juga pengusaha-pengusaha beras ni yang mereka menukar paket-paket beras ni tukar jadi beras import. So apa yang Tun Hussein buat pada waktu itu adalah dia rampas semua beras-beras tersebut. Yang mana pengusaha-pengusaha yang buat macam tu semua mereka rampas dan sebagainya, dan dikeluarkan semula sebagai beras tempatan. So apa langkah yang seterusnya adalah dibuat oleh Tun Hussein adalah pada waktu itu pengimport beras terbesar Malaysia adalah negara Thai dan juga Vietnam. And so mereka ni merangkumi 30% dan mereka tidak import masuk ke Malaysia. Mereka tidak ekspor masuk ke Malaysia. So apa yang Tun Hussein buat, dia pergi ke negara-negara yang mempunyai penanaman padi kecil-kecil ni. Dia pergi merata lah. Dia pergi tempat ni dapatkan 5%, dia pergi sana dapatkan 5%. Tak silap saya, antara negara NDP adalah India, Afrika. Lepas tu adalah negara-negara yang dia punya padi dia tak banyak, dan dia buat perjanjian supaya mereka ni Malaysia akan beli beras mereka, tetapi mereka kena meletakkan bahawa Malaysia mesti dapat 5%. Dia tidak boleh bagi 5% tu dekat negara-negara lain. So itulah yang dibuat oleh Tun Hussein pada waktu itu, adalah untuk pergi ke negara-negara yang keluar beras sikit-sikit ni, untuk bagi mereka keuntungan lebih, dan mereka kena bagi beras tu 5% kat Malaysia. So dia pergilah dekat Afrika, dekat mana-mana negara ni lah, untuk mencukupkan beras. Dan benda ini berjaya. Dan benda yang dibuat oleh Tun Hussein tu boleh dibuat oleh kerajaan Malaysia sekarang ni. Dan saya heran kenapa Anwar tak mau buat. Sebab Anwar tak mau buat, sebab apa? Sebab Anwar tidak ada will tidak ada kebertanggungjawabkan untuk bantu rakyat. Anwar ni sebenarnya dia nak orang kata apa, mengkayakan kroni-kroni dia. Sebab tu beras madani yang nak dibuat tu pun nak dibagi dekat kroni. Dia bukan jaga rakyat, dia jaga kroni. Dia jaga orang-orang yang kaya-kaya supaya boleh bagi duit kat dia, bagi banyak. Jadi Anwar bukan kerja apa pun. Anwar Ibrahim lepas dia keluar daripada UM, dia tidak kerja apa-apa. Dia duduk dalam berpolitik 24 jam, tetapi dia boleh ada kereta besar, rumah besar dan sebagainya. Okey tuan-tuan, jadi inilah yang perlu kita tengok. Yang mana spam saya akan block nanti, jangan duk spam lebih sangat. Dia spam banyak kali ni. Nak tengok live orang masuk, nak tengok live orang, kita kena menghormati. Okey saya mute selama 2 minit, anda tengok daripada luar. Alright, apa lagi soalan yang ada? Pakcik Ninja, Assalamualaikum Pakcik Ninja. Macam mana kerja ni? Okey terbaik Nur Azia Ayub, terima kasih Nozi Ayub, Nur Azia pula dah. Salah sebut. Okey, alhamdulillah, terbaik Pakcik Ninja. Okey tuan, jangan duk letak situ terbaik Ada apa kita nak bincang hari ni? Dengan info yang diberikan itu terbaik. Yang ni semua orang boleh baca. Krisis beras 1976. Saya rasa ada di Google. Saya baca tu adalah kertas kajian. Bukan 1976, 1971. Krisis beras 1971. Macam mana pada waktu itu Tun Hussein menangani masalah krisis beras ni. Ni boleh baca, ada banyak. Kenapa hari ni kerajaan tidak mau ambil? Ni saya baca, pada awal tahun 1973 Malaysia mengalami krisis beras yang meresahkan semua pihak. Ketika itu Malaysia bergantung kepada import beras asing sebanyak 10 hingga 20%. Sebenarnya 30% angka yang sebenarnya. Orang kata apa, iaitu sebanyak 100,000 hingga ke 200,000 tan setahun yang diperolehi daripada negara Thai dan juga daripada negara China.
Krisis ini bermula apabila kerajaan Thai melarang pengeksportan beras keluar daripada negara mereka dan mengenakan kuota sebanyak 3,900 tan untuk dijual kepada Malaysia, sedangkan keperluan negara Malaysia untuk Semenanjung Tengah Melayu saja adalah sebanyak 30,000 tan beras dalam tempoh masa tertentu. Krisis ini sebenarnya melibatkan seluruh dunia apabila negara-negara pengeluar beras seperti negara Thailand, Indonesia, India, Bangladesh mengalami cuaca kemarau dan ribut haufan melanda negara Filipina, ditambah pula dengan kemerosotan 10% pengeluaran padi di negara China yang turut dilanda bencana alam pada tahun sebelumnya. Lebih merumitkan, negara pengeksportan beras seperti Republik Khmer ataupun Kemboja mula terpaksa mengimport beras akibat daripada cuaca buruk, pentadbiran dan pengawalan tanaman yang tidak betul serta peperangan yang terjadi di negara mereka. Pada waktu itu, Tun Abdul Razak selaku Perdana Menteri mengarahkan Tun Hussein Onn selaku Timbalan Perdana Menteri memikirkan langkah-langkah drastik untuk menangani masalah ini. Antara langkah-langkah yang diambil oleh Tun Hussein adalah, kita tengok langkah-langkah dia, semua ada cerita dalam ni, apa yang dia buat dan sebagainya. Jadi kat sini dia sebut Hussein Onn berhadapan cabaran berikut. Kurangnya beras dalam negara akan melaparkan rakyat. Jika bekalan beras terlalu banyak akan menjejaskan pendapatan petani yang membanting tulang di sawah akibat penurunan harga padi ke paras yang terendah. Perlu mengekang golongan penyorok beras dan penyelundup beras tempatan ke negara berjiranan dengan Malaysia kerana harga beras di pasaran dunia naik mendadak. Ni apa yang dihadapi sekarang ni. Apa yang dihadapi sekarang ni oleh kerajaan dihadapi dulu. Jadi yang seterusnya adalah menggunakan kecekalan dan kebijaksanaannya, Hussein Onn menggunakan agensi Lembaga Padi dan Beras Negara LPN yang ditubuhkan oleh Tun Razak pada 20 September 1971 untuk mengimbangi kedua-dua pihak, rakyat dan petani, di samping memperbaiki taraf hidup petani. Malaysia beruntung dengan kebijaksanaan pemimpin dan kecakapan kaki tangan LPN. Negara berjaya membawa masuk beras daripada negara-negara lain bagi menampung kekurangan beras akibat kuota yang dikenakan oleh negara Thai. Hussein Onn juga mewujudkan jawatan kuasa peringkat menteri dan negara dengan pasukan polis serta tentera yang berjaya mengadakan sekatan jalan raya di sepadan bagi membantras penyelundupan beras ke luar negara. Dan pihaknya juga menggerakkan operasi menyerbu kilang-kilang yang menyorok stok simpanan beras. Yang ni dia ringkaskan. Cerita ni dia ringkaskan. Tun Hussein Onn dianggap sebagai pemimpin yang tegas dan berkaliber sehingga mampu mewujudkan kerjasama yang erat di antara agensi-agensi kerajaan untuk menyelesaikan masalah krisis negara. Al-Fatihah kepada Allah Yarham Tun Hussein Onn, Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Yang ni siapa yang tulis ni? Buku dia tajuk Daulat UMNO. Edisi khas yang ditulis oleh Tok Ayah Zahlan Man, terbitan Cahaya Nur Modal Insan. Jadi semuanya telah dibuat, ditunjuk oleh kepimpinan yang terdahulu. Tapi Anwar ni, dia duk kata pemimpin dulu tak betul, pemimpin dulu bangang semua. Sebenarnya Anwar Ibrahim ni lebih bangang, lebih hamlau daripada pemimpin yang dulu. Jadi dia duk kritik, duk kata orang ni tak kena, orang ni tak kena. Tapi kalau tuan-tuan tengok muka Anwar, tuan-tuan tahu dah muka dia ni adalah muka orang cakap bohong dan muka orang yang bodoh. Dia bukan cerdik mana pun. Kalau dia cerdik, dia akan ambil tindakan yang sama yang dibuat oleh Tun Hussein Onn untuk menangani krisis beras pada tahun 1971. Ada tak yang mati ke bulu tak makan nasi hari ni? Inilah soalan-soalan Walanon lah. Soalan-soalan yang bodoh Walanon yang kita tengok lah. Macam biasalah, dia tanya ada orang ke Bulog tak makan nasi apa semua. Dia tak tahu yang ada orang yang terpaksa kutip tin, ada orang yang terpaksa pinjam duit rakan untuk beli beras. Benda ni mereka tak nampak. Jadi inilah kita boleh tengok tahap pemikiran Walanon. Adakah orang macam mereka ni boleh memimpin negara? Tak boleh, tuan-tuan. Orang macam mereka ni kalau boleh memimpin negara, rosak. Rosak negara kita, hancur negara kita. Okey, tuan-tuan. Sebab mereka ni tidak mau membaca. Yang masalah dia, tuan-tuan, nak jadi bijak ni kena baca. Tak baca tak boleh jadi bijak. Jadi masalah pokok Walanon ni, mereka tak mau baca sebab mereka didoktrinkan. Mereka didoktrinkan ada anak cucu Walanon akan ke buluh nanti. Amin, Pakcik Ninja.
Mereka didoktrinkan untuk dengar apa yang Anwar cakap. Jadi apa yang Anwar cakap tu betul. Jadi mereka tak boleh baca apa-apa. Dulu kan Anwar cakap jangan dengar RTM, jangan baca paper, jangan ni, semua aparat kerajaan. Jadi kena baca benda artikel, tesis, mereka takkan baca. Saya dah jumpa dengan orang macam ni banyak. Bila saya tanya kenapa tak boleh terima, sedangkan ni profesor ni cakap tak, aku hanya percaya apa yang Anwar cakap. Seolah-olah dalam dunia ni Anwar adalah orang yang paling terbijak dunia. This is the problem pengikut PH lah. Sedangkan Anwar tidak ada latar belakang pendidikan yang kita nampak dia seperti seorang yang nampak hebat lah kan, bijak dan sebagainya. Suara tak dengar tu, ya kan? Awak suara pelan. Sekarang okey tak sekarang? Halo. Halo. Okey. Halo. Okey dah suara? Masih kuat lagi. Dah pemikiran seperti Syafiq ni memundurkan rakyat. Apakah pemikiran saya yang memundurkan rakyat? Saya cuma mencadangkan supaya rakyat membaca, menelaah buku. Pemikiran macam anda ni yang memundurkan rakyat. Pemikiran yang hanya boleh percaya cakap satu orang. Boleh percaya cakap Anwar Ibrahim saja. Boleh membaca apa yang Anwar menulis saja. Inilah pemikiran yang saya rasa pemikiran yang tak boleh diterima oleh masyarakat. Mana boleh kita kata satu orang saja hebat dalam dunia ni. Jadi ini masalah. Kalau dengar kepada pemikiran orang PH, masalah lah. Masalahnya adalah apa? Nak apa? Nak pakai. Nak cas ni. Dia cari wire lain. Ada wire lain. Ini. Kat luar pergi kat luar. Nah. Puak PH lembu hanya mendengar, tidak mau membaca. Itu masalah dia, Pak. Dia tak baca berita ke apa ke. Dia tak mau. Dia cuma nak baca apa yang Anwar tulis kat Twitter, apa yang Anwar tulis kat FB. Oh, berat Anwar. Dan silap air bulan, mereka ni Quran, mereka tak percaya ni. Silap air bulan lah. Saya pernah tengok ada rakan kita bawa hadis, bawa ayat Quran. Oh, tak boleh. Hanya Anwar cakap yang betul. Oh, apa tak. Aku tak boleh dengar Anwar cakap daripada dulu tak percaya. Yang pemikiran mundur tu puak-puak walanon tak sedap pun lepas dah jadi tali barut DAP tanpa sebab. Tu balik esok nak mohon apa kat rakyat. Wahai walanon, tanyalah sekarang ni rakyat tak ada yang kerja, gaji tak cukup, nak tanya tengok keadaan. Beras 30 sampai sekarang ni langsung tak ada. Saya ingat nak pergi berjalan di Bazar Ramadan. Saya nak buat video. Semalam Isro Awani buat video tanya. Tetapi dia buat secara live dan malam tu berita tak keluar. Sebab apa? Mungkin menteri suruh blok kan. Sebab apa menteri suruh blok kan? Ni saya punya andaian ni lah. Sebab semalam bila mereka pergi bila Isro Awani Laki Rara apa ni? Ali Ahmad Skrut Laki tak faham. Okey Jadi bila Isro Awani pergi dekat Bazar Ramadan semalam, apa yang diperkatakan oleh peniaga dan juga oleh rakyat yang membeli, semua hentam kerajaan. Barang mahal, harga barang asas mahal, bawang mahal, itu mahal. Itu mereka tidak mau keluarkan. Sebab apa? Agenda perbuatan rakyat. Kalau mereka keluarkan, orang akan tengok lah. Ini Isro Awani ni kerajaan punya site kan. Jadi dia keluar tengok semua benda mahal kan. Jadi semalam tu mereka ingat bila mereka pergi hari pertama, pergi ke Bazar Ramadan hari pertama, rakyat akan cakap Alhamdulillah kita boleh beli makanan banyak dengan harga yang murah. Dia pergi semalam kena tembak semua. Saya tengok live tu. Lepas tu dia tutup live tu.
Uh, nak pergi bazar pasar Ramadan pun takut. Kalau tak ada 10 tak boleh pergi. Tak ada 50 pun tak boleh pergi bro. Tak cukup bro. Tu pun walanon tu puji lagi. Itu pasal dia. Walanon ni mesti kena jadi bodoh. Baru boleh jadi walanon. Aku rasa ni agenda PH. Bila dekat PRU dia akan tabur dedak. Dia tabur dedak pun tak guna. Dia nak tabur yang benar dedak. Rakyat dah terseksa 5 tahun. Lepas tu dekat dengan pilihan raya dia nak bagi dedak. Tak jadi bang. Kan? Orang dah berdendam. Kalau hampir jumpa rakyat di bawah ni. Orang ya Allah. Dia maki Anwar ni sampai dia bercakap. Dia pui macam tu lah. Dia pui macam tu. Saya ada seorang pakcik tu saya tanya dia. 10 tahun lepas saya jumpa dia. Dulu saya duduk di sini lah. Di area sini saya duduk. 10 tahun lepas saya jumpa dia. Baru-baru ni saya jumpa dia dekat depan. Nak kata masjid. Bukan masjid. Apa nama ni. Ada depan masjid tu lah. Ada kedai ke. Kat kedai lah. Depan kedai lah. Saya jumpa dia kat situ. Saya nak pergi beli nasi lemak tu. Sebelum bulan puasa lah. Saya jumpa dia. Bila saya tanya ke dia. Cik. Dulu seorang kuat Anwar Ibrahim. Lah macam mana Anwar? Dia kata, pui. Dia buat macam tu. Dia ludah. Maknanya Anwar ni lebih kurang macam bewak lah kan. Kan bila orang Melayu ni. Bila dia nampak bewak lintas. Dia akan ludah kan. Jadi Anwar ni lebih kurang macam bewak lah kan. Bila sebut nama dia ya, Anwar Ibrahim. 3 kali orang ludah. Set. Lebih kurang macam bewak lah ya. Saudara, parti ini parti kita. Parti ini parti derita. Dibina atas kesusahan rakyat. Ni semua kencing boy. Ayam golek RM24 lah ni. Berat nana RM24. Buat apa ludah langgak tu. Langgak tu apa dia. Betul barang mahal melampau. Lepas ni boleh kita pergi ronda-ronda sekejap lagi lah. Awal lagi awal kata tak bosak. 4.5. Tapi kita boleh kempen naik heli. Tu pasal dia. Lah ni pun dia terbang mata. Lepas Jerman sana sini kan. Tapi pada hakikatnya. Ya. Datuk Mac Azman. Apa khabar Datuk? Sihat ke? Assalamualaikum Datuk Max. Terbang sana sini kan. Sat Australia, sat Jerman, sat sini kan. Jadi tuan-tuan bila Perdana Menteri ni. Dia pergi ke satu-satu negara. Sebab apa Perdana Menteri ni dia pergi ke satu-satu negara ni atas urusan rasmi saja. Urusan yang penting saja. Selalunya mereka akan pergi berkaitan dengan UNGA. Mereka akan pergi tentang PBB. Mereka akan pergi tentang OIC. Dan mungkinlah ada sikit-sikit lah kan. Antara perginya adalah berkaitan dengan yang betul-betul lah yang nak dapatkan MOU apa semua. Sukarlah Perdana Menteri pergi sebuah negara tu setahun sampai 2 kali apa semua. Sebab apa tuan? Sekali sini saya bagi tahu lah masa sebab saya pernah duduk dalam kerajaan dulu. Jadilah pegawai. Yang ni yang Perdana Menteri saya tak pastilah. Tapi menteri saja. Kalau dia pergi luar negara termasuk dengan perbelanjaan hotel apa semua ni 100 hingga ke 200 ribu tu tak lari. 100 hingga ke 200 ribu tak lari. Tu menteri saja ni. Ni tak termasuklah Perdana Menteri. Perdana Menteri ni dengan sewa kereta, dengan hotel, keselamatan semua ni. Mau tak mau setengah juta tak lari lah. Tuan-tuan bayangkan. Kalau sat-sat pergi Jerman. Berapa banyak duit rakyat hilang. Sebab tu dulu Anwar, dia ada sebut kan. Gunakan flight kerajaan, pergi terbang sana, pergi terbang sini, tak bawa balik hasil. Sebab rugi. Sebab tu dia susah macam dia pergi Australia. Dia pergi Indon. Bukannya sikit belanja tuan-tuan. Ratus ribu. Dan pertanggungan belanja tu termasuklah dengan dia punya makan minum. Balik rembat claim lagi betul. Claim-claim pegawai. Perdana Menteri dia tak buat claim lah. Claim-claim pegawai yang ikut dia ni. Rembat claim lagi. Tuan-tuan boleh tengok lah. Saya minta adalah MP Perikatan Nasional ni bertanya. Setiap tempat yang dia pergi, berapakah pembelanjaan tu? Kena tanyalah supaya rakyat boleh tahu berapa belanjaan dia pergi. Dia pergi di US, berapa belanjaan. Dia pergi di Arab Saudi, berapa kerajaan belanja. Dia pergi di Jerman, berapa banyak kerajaan belanja. Yang ni kita perlu tengok lah tuan-tuan. Setahun boleh dekat 10 juta, 10 juta boleh bantu rakyat berapa ramai lah. Dan dia pergi luar negara ni bukan ada hasil apa aja.
Sebab tu Perdana Menteri dulu pun kalau tuan-tuan tengok, mereka nak pi tu atas undangan, dia takkan pi suka-suka. Dia tidak akan pi suka-suka macam pi Anwar duk cerita mengarut tentang apa Nelson Mandela apa semua ni, semua bazar duit rakyat nak pi baca khutbah kat USA apa semua ni, semua bazar duit rakyat, bukan free. Sebab tu kalau Perdana Menteri dulu-dulu dia pun nak pi atas undangan, dia tak pi suka-suka, dia tak pi nak pi macam nak pi cuti macam tu, dia takkan pi. Dan sekiranya lah ada urusan-urusan kecil-kecil, Perdana Menteri tidak akan pi, sebab kalau Perdana Menteri pi, dia nak kena bawa macam-macam dengan pegawai dia, dengan apa nama bini dia, dengan ahli-ahli perniagaan segala macam, semua nak ikut. So selalunya kalau urusan-urusan kecil-kecil ni setakat pelaburan macam yang dia duk pi sekarang ni Australia, yang akan pi adalah menteri luar saja. Sebab menteri luar pi, dia jimat kos lah, dia tak libatlah menteri ramai-ramai. Sebab bila Perdana Menteri pi, menteri KDN pi, menteri luar pi, menteri multimedia pi, macam-macam menteri yang akan pi. So dia akan libatkan kos berjuta ringgit lah. Selalunya macam urusan macam pelaburan apa semua ni, mereka akan hantar menteri luar akan pi dengan MITI. Ni tak ada, Perdana Menteri pun nak pergi jumpa dengan syarikat ni, jadi pening. Itu bukan kerja Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri dia hanya pergi jumpa ketua-ketua negara. Macam sekarang ni, Anwar pergi Australia, ada berjumpa dengan ketua negara sana? Dia tak jumpa. Jadi ini merugikan lah. Ini setakat yang saya tahu lah, dekat dalam pengetahuan saya, belanja dia sangat besar. Saifuddin pun ikut, semua duk kira kita lah ni dulu kita tak pernah pergi Australia, dulu kita tak pernah pergi Jerman, lah kita jadi kerajaan, kita gunakanlah aset yang ada untuk kita pergi bercuti seluruh negara. Ni jadi masalah ni. Patutlah mengudum mata wang. PMX suka jalan-jalan. Ini masalah dia suka jalan-jalan. Jalan sana, jalan sini. Tak boleh hendak. Itu pun dia punya penyokong pun, Anwar telah pergi Australia. Dia pakai duit berjuta pergi sana. Tak tahu. Dia bukan pakai duit sendiri. Terima kasih kepada siapa yang bagi gift tu. Dah achieve lah. Terima kasih. Dia ada rose achieve ya. Ni cap pula. Cap sikit lagi tuan-tuan. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Lagi 5 lagi cap. Siapa nak bagi cap? Dia pergi cari saja. Itu Wallahualam lah. Okey tuan-tuan, dengar-dengar Pudin Popcorn nak buka hotel siasatan terhadap Profesor Kok Siong. Ni saya kata tu, Profesor nak bagi pandangan, nak buat kajian pun tak boleh. Semua di-skat. Segala-galanya di-skat dalam kerajaan hari ni. Sepatutnya benda itu tidak sepatutnya berlaku lah. Sebab apa? Orang kata apa? Setiap orang academician ni, dia ada hak untuk dia mengutarakan pendapat dia terhadap perkajian-perkajian yang dia buat. Jadi bila sikit bercakap nak kena siasat, mati ya tuan-tuan. Jadi para akademik ni pun mereka juga dihalang untuk buat perkajian dan memberi pandangan yang akan membuka minda rakyat. So lah ni saya beritahu kerajaan hari ni, saudara semua mesti mengikut apa yang kerajaan nak suruh tuan-tuan baca, nak suruh tuan-tuan dengar dan nak suruh saudara semua lihat. Yang lain mereka akan tangkap, sumbat penjara, masuk lokap dan sebagainya. Itulah yang mereka akan cuba buat. Sebab apa? Sebab negara kita tuan-tuan dah seumpama negara komunis sekarang ni. Seperti Korea Utara sekarang ni. Jadi itulah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tersalah pilih orang untuk memimpin negara kita. Satu kapai mereka pergi makan angin kalau negara apa nak jadi. Itulah pasal dia. Hamba pilih lagi Anwar Ibrahim. Lagi pilih lagi. Undi lah lagi PH. Seronok kan? Boleh memangkah PH. Seronok kita dengar ceramah Anwar ni seronok. Saudara, parti ini parti kita. Parti ini parti derita. Dibina atas kesusahan rakyat, golongan maha kaya, toke-toke besar. Mereka tidak bersama dengan kita. Yang bersama dengan kita saudara.
dengar lagi lah dia seronok dia cakap kencing orang. Lain kali kita dapat kerajaan apa? Abang ni kata kerajaan syaitan. Kerajaan syaitan yang sial. Mak sabu tengah buat apa? Terangkat bulu ketiak aku dengar Noor ceramah. Juburnya yang derita. Aku tidak akan memangkah PH Jahanam. Kita kena pastikan. Hari ni saya ada tengok PAS buat video. Ni ada satu video yang baik. Dia buat video, pangkat PAS, dia kata mak dengan ayah dia orang PAS. So dia pun akan jadi orang PAS jugalah sebab dia adalah keluarga PAS. Saya rasa Bersatu pun kena buat video yang tu juga. Mak dan ayah adalah orang bersatu. Dan sudah tentulah saya juga adalah orang bersatu. Kerana kami adalah keluarga bersatu. So, kena memastikan supaya semua orang ni duduk dalam PN. Jadi, anak-anak kita pun jangan bagi undi PH haram. Bagi tahu kat anak kita. Pakatan Harapan ni ibarat babi. Tak boleh sentuh, haram. Dosa besar. Babi mereka ni cukup tua. Menteri-menteri ada lah ni semua babi. Tak boleh pakai mak. Borang kerja kat airport kulit dengan pelabuhan nak ambil di mana? Katalah untuk 18,000 orang muda. Bagilah lulus dulu buat airport di kulit tu. Ini nak buat airport pun tak bagi. Macam mana nak sediakan peluang pekerjaan? Hari tu dia turun Penang berkali-kali. Pergi tanah liat kot. Tak faham. Tak faham apa yang Abang Syura maksudkan. Okay, tuan-tuan, saya buka untuk bervisi. Siapa nak bervisi dengan saya, boleh je. Tak ada masalah apa. Anwar keluarga awak balik MOU berbilion, MOA kosong. Saya bila buka live saya mengantuk semua. Jadi mana Sadri berzikir lah. Fik, Cehang masuk lah yang ni. Walanuan debat dengan dipaduk apa ni. Selalu hentar orang PAS satu. Dia blok saya. Bukan saya tak mau masuk lah dia blok saya. Dan lagi satu saya dinasihatkan oleh peguam saya supaya tidak ada sebarang orang kata apa perbualan dengan dia yang boleh direkod. Sebab saya akan saman dia di mahkamah. Isu dia fitnah saya tu. Berkaitan dengan SPRM 10 juta tu. Jadi saya mendengarlah apa yang peguam saya cakap. So saya tak perlulah ada sebarang perbualan dengan dia yang boleh direkod. Dan juga orang kata apa, ada sebarang komunikasi dengan dia. LRT Penang dah start kan? Itulah 10 bilion 10 bilion bagi kat mereka. Wallahualam dah start ke belum. Apa nama ni? Diam lampau lah. Apa maksud ni? Siapa api? RN kan? Tak, bukan. Cik Bedak. Cik Bedak Bedak berkilo-kilo. 10 bilion bukan 10 milion. 10 bilion. Nak masuk asal lah. Itulah. Tak syok tengok Mak Bedak penuh langgar-langgar yang backing dia dalam tu. Semua hancing. Dia macam tu lah. Bila naik ni dia akan ni lah. Jangan apa ni. Room saya jangan duk sembang tentang benda yang lucah. Pik bro, puasa yang saya tahu puasa saya tak buat apa-apa dosa fitnah apa pun. Saya cakap benda yang ada fakta. Mak Badak tu geng apa PH, dia bekas ketua penerangan PH dan dia bukan ahli Bersatu. Saya pula geng kami. Dia bukan ahli mana-mana parti dalam Perikatan Nasional sama ada gerakan PAS ataupun Bersatu. So dia hanya ejen yang masuk main kat dalam ni untuk memecah belahkan orang-orang Bersatu. Dan hari ni pecah belah habis sebab apa? Sebab dia lah. Orang ni tak boleh masuk rumah orang ni tak boleh masuk rumah orang ni tak berkawan dengan kawan orang ni tak berkawan dengan orang ni. Sebab apa? Sebab dia lah yang pecah belah. Jadi ejen yang dihantar oleh orang PKR, oleh orang PH untuk masuk ke dalam parti Bersatu dan masuk dalam Perikatan Nasional ni untuk pecah belah kawan. Jadi baguslah. Berjaya lah agenda dia tu. Pecah belah habis ke semua. Bilion 3D mana? Dah pergi beli bihun sup Maklin ke Bik? Dah kena bang aja jual bihun sup pula. Siannya. Pergi lah. Ramai orang nak marah Bersatu sebab 5-6 orang tu. Betul ya?
Hebat agenda hang. Tapi sebelum ni kau dengan dia macam adik. Masa tu saya belum kenal dia. Bila saya dah kenal, saya dah tahu lah benda yang benar. Kan? Maka kalau masih lagi duduk dengan dia, bodohlah saya. Makanya itu yang saya kena ambil keputusan. Kan? Untuk apa-apa yang benar itu kita mesti tegakkan. Apa-apa yang batil itu mesti kita menentang. Bukan ada macam seorang dua orang bertaksub ni. Salah pun duk membenarkan juga. Perjuangan apa macam tu. Kan? Jadi perjuangan yang salah tetap salah. Yang betul kan? Harus ditegakkan. Ini tak ada. Oh, member sendiri bila ada melakukan kesalahan, simpan, taksub. Tak boleh. Kan? Macam mana hang nak kira hang pejuang Islam, hang cerita pasal perjuangan, tapi bila mai kena mengenal dengan member hang buat salah, hang punya backup gila-gila punya. Tak boleh. Salah tetap salah, tak kira lah. Kan? Member ataupun lawan. Saya sendiri pun sekiranya Datuk Wan Saiful, 1 jam lakukan kesalahan, saya akan tembak dia. Tapi buat masa sekarang ni belum ada lagi lah. Kan? Saya tanya, dia berkenaan dengan jana wibawa, dia jawab kat saya apa semua, dia tidak bersalah. Okay, kalau dia sendiri yang rapat dengan saya melakukan kesalahan, saya tak akan backup. Kan? Saya tak akan backup. Sebab apa? Sebab itu adalah prinsip perjuangan. Salah tu tak salah. Yang betul itu harus ditegakkan. Jangan yang salah tu kita nak mempertulkan, tak boleh lah. Saya rasa saya nak fikir. Saya nak fikir dengan siapa ni. Sementara tunggu pukul 5 ni. Saya nak fikir dengan siapa. Tapi kena ramai-ramai. Backup Prof Teo, ya. Saya akan bercakap lah dengan beberapa orang nanti. InsyaAllah. Untuk kita tengok macam manakah kaedah-kaedah macam mana kita nak backup dia. Ada seorang saya macam nak fikir. Lina. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian. Saya lama tak fikir dengan orang. Jom fikir lah. Cari hal elok sikit. Hangpa kena bagi aku ni banyak lah. Kita tengok berapa ramai yang ada. Ikan keli berapa persen naik? Ikan keli dulu sekilo dalam RM6, RM7. Lah ni sekilo RM9 juga tu. Yang naik. Macam mana boleh masuk laki ya? Nama macam-macam. Piku lah. Syatila Melvin. Aku nak try Syatila Melvin. Dapat tak dapat? Kalau dia fikir dengan aku, hampa kena bagi gift banyak-banyak lah. Dia decline. Gimana? Gimana? Pergi beli beras lah. Lagi. Awal lagi. Beras kita beli sekarang. Ni tengah live ni. Beras kita beli Tok Wan ya. Okey, cantik. Dia tak masuk. Bazar. Dia decline, ya betul. Hampa nampak dia decline kan? Nak pergi bazar. Kalau dia masuk live dia saat ni, Datuk Seri Syahidan. Saat kita try fikir dengan Datuk Seri Syahidan. Dia tengah online kan tu. Adakah dia nak fikir? Dia decline. Uish, takut nak jejak di bazar. Semua mahal. Itulah pasal dia. Saya duk pesan ingatlah kepada member-member kita yang berniaga di bazar. Saya bagi tahu antara rakan-rakan kita.
antara rakan-rakan kita yang berniaga di bazar, saya beritahu mereka, jangan nak ini macam tak boleh. Saya beritahu dekat rakan-rakan kita lah yang berniaga. Saya kata kat mereka, antaranya macam Azam ke apa, saya beritahu lah. Bila kita berniaga ni, jangan kalau kita tengok macam, kan, aku punya modal ni tinggi, kan, tapi tak apalah, kan, aku ambil rugi sikit lah, mata-mata nak bagi orang boleh makan, tak boleh, jangan buat kerja bodoh macam tu. Jadi biarlah, jual ikut pada apa yang boleh untung lah. Tetapi janganlah ambil untung berlebihan. Jadi ambil lah orang kata apa, berpatutan, untung yang berpatutan. Contohnya, modal dah RM100. Takkanlah nak jual 9 kupang. Ada setengah orang dia buat macam tu. Ada yang saya jumpa, saya kata apa yang buat macam ni. Dia kata kesian bi, orang lagi nak makan, duit tak ada, nak beli apa semua. Saya kata tak boleh, berniaga tak berniaga. Kalau hang buat macam ni, hang untung kat mana? Hang nak bagi makan, nak bini hang macam mana? Hang nak fikir orang lain nak makan. Jadi tak boleh. Jadi ambil untung, kena ambil untung. Tapi janganlah ambil untung yang terlampau berlebihan sehingga menekan orang lain. Yang tu tak boleh lah. Ataupun mengambil untung melebihi daripada 2 kali ganda yang kita dah masuk dah kategori sebagai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Ya. Ya saya. Daripada mana dia? Apa dia? Daripada mana? Daripada mana? Oh, saya orang Perak. Orang Perak. Oh, dia ajak tekan pula. Ui, 8 kali menang dah. Hai, salam kenal. Ini mesti influencer ni. Sampai 8 kali dah menang. 8. Oh, tak. Saya baru tak tengok pun menang berapa. Saya ni baru saya je nak. Tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok saya menang berapa. Betul. Ini nak tanya ni. Baik. Ada orang ni. Orang kat saya kata apa dia? Orang kat sebelah tu bagi tahu apa? Sila. Yelah tanya lah. Diorang cakap orang sebelah famous. Tak. Ada lagi yang belum kenal. Ya betul, belum lagi. Orang sebelah famous. Saya tak kenal, minta maaf. Awak lagi famous. 216 ni apa? Okay, step screen guys. Free mentoring. Itu apa benda tu buat macam tu? Semua guys. Ikut dia. Yang tu untuk apa tadi tu? Tak ada tap screen, tapping screen. Tapping screen. Sebab tapping screen boleh sumbang 3 mata. Oh ya. Ikut dia guys, ikut dia. Ya, tap ni kat sini. Ni. Tapi view kat sini ada 6 orang. Oh ya, orang politik. Oh serius saya tak kenal. Minta maaf. Bukan. Apa dia? Itu fitnah semua tu dia orang. Saya mana tahu saya politik macam tu. Saya mengajar sekolah. Orang tak baik fitnah orang sebelah. Okey, faham. Saya tak tahu, saya pun baca komen je. Saya mengajar prasekolah. Mengajar budak? Prasekolah. Yang ni serius lah korang. Saya apa? Memang. Dia buat apa? Niaga ke apa? Ya. Niaga apa Emma? Tak, saya buat tak, saya tak berniaga. Saya share grow account. Cara nak grow account dekat TikTok, cara nak belajar starting buat duit, manfaatkan penggunaan TikTok. Ya. Abang macam mana try ajar? Ajarlah cakap sikit. Macam mana nak try ajar. Alah. Serius. Okey. Kalau macam saya, bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya kena hormat ni. Diorang kata, MP balik pulau. Serius saya tak kenal. Minta maaf. Minta maaf YB saya tak kenal. Dia tak ada kena. Dia tak ada tu semua tipu tu. Mana ada MP balik pulau. Saya tak tahu. Saya baca komen. YB sebelah tu dia berkata. Korang 3 orang lagi guys. Sejak bila bro ni layan? Fikir saya tak tahu. Saya tu saya macam Allah menggerakkan hati. So salam perkenalan ya YB.
Terima kasih. Tak, yang YB tu tipu. Dia orang Okey, kata, kejut saya. I see. Baik. Itulah. Okey, kalau kita dekat sini sebenarnya saya cerita, kita tak adalah cerita. Kita bukan mengajar tau, kita sharing macam mana kita boleh memanfaatkan YB Alostar. Aduh, Alostar pula. Tadi balik pulau ni, saat ni Alostar pula. Ini MP Malabo. Korang ni saja je. Dia sebabkan saya ni lurus. Saya baca je, terima je apa dia orang cakap. So, apa-apalah korang. Okey, yang penting, saya tahu YB rupanya. Okey, guys, sebelum tu ya kejap YB. Ganda 3 korang. Jangan tengok je. Itu sama je lah. Yang Ganda duduk kat sini 3 ni, kalau you bagi contoh, bagi satu. Suruh minta YB. Jangan suruh dia. Yang duduk kat sini pun sama juga dengan orang. Dia dah dapat 8 kali menang tu. Jangan bagi dia menang lagi sekali. Dia dah 8 kali tu. Uish, banyak sangat tu. Itu dah banyak sangat. Siapa yang bagi dia? Guys, siapa boleh record tak? Tolong record kan? Ini saya punya pengalaman ni. YB pun kalah tau. Bang, saya tak sebut tu. Kalau ditekan nama tu dia nampak. Tak, bukan YB. InsyaAllah tetap. Aduh, terima kasih korang. Okey, YB. Awak. Ya. Okey. Bukan YB. Alright, tapi sebelum tu, saya nak cerita sikit YB. Bukan YB. Okey. Baiklah, abang. Bang, saya nak cerita sikit bang. Betul, saya okey. Bukan YB. Saya panggil abang Bang. Okey. Guys, serius lah kita menang insyaAllah. Tepuk sikit kejap Okey, sebab sekarang kan. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah, tekan lagi. Ya Allah, itu aku semangat tu. Okey. Teruskan. Bukan saya tekan tau. YB sebelah yang tekan. Okey. Tak ada. Kita cerita macam mana. Kurang asal lah awak ni YB bawa. Habis saya panggil dia YB, dia kata jangan panggil YB. Dia kata saya kurang asam pula. Okeylah. Saya pun tak tahu. Kalau kita kata sedara kan. Boleh? Sedara? Okey, alright. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak. Itulah, saya tak tahu nak sebut apa. Awak suka tak? Ada yang kata panggil YB, siap tanda soal, tanda seru lagi. So saya macam, ya Allah, saya bersalah ni. Emma. Apa nama, bila awak sebut saudara tu kan? Awak pernah dengar tak benda ni? Saudara, rakyat yang susah, yang derita, kita tuntut keadilan untuk mereka. Pernah dengar? Tak. Saya tak tahu. Saya cuma rakyat main. Saya pun sama lah. Saya nak cakap je sebab saya tak tahu. Saya panggil abang, kata kok abang kan orang sebelah. Okeylah. Dah saya yang bersalah sekarang ni. Anggaplah saya yang bersalah. So saya terima. Okey korang. Sebenarnya tak. Saya kat sini tak. Sudah. Korang ni komen lah yang baik-baik, yang muni-muni. Ini salah satu guys. Kita bina punya personal branding. Okay. So komen tu melambangkan apa tau. Sebab TikTok ni sekarang dia ada apa tau. Ada community guideline tentang ucapan kebencian. Ataupun hateful speech. Kan. Bila you korang komen yang bukan-bukan. Yang macam something yang negatif. Sebenarnya kalau kita pergi, tak kisahlah saya. Sebab saya dekat sini. Sejak bila dia pandai fikir, saya tak tahu. Emma, ada orang tanya kat sini. Ya. Ada orang tanya kat sini. Emma ni macam muka tak puasa Betul Ada diam Ya Allah Tuanku. Muka pun boleh tahu puasa tak puasa Tak, dia orang yang tulis kat sini. Saya tak, kita okey sebenarnya delay. Bila kau tak apa, saya okey je. Guys, speed challenge kat atas. Okey, baiklah Encik Syafiq. Diorang suruh saya panggil Encik. So saya panggil Encik Syafiq. Delay guys. 6 orang kat atas. 6 orang je. Seorang satu.
Satu Apa satu apa? bracelet guys. Okay. Bracelet. Sama Terima ikut kasih dia. banyak. Ikut dia, Bracelet, kita bagi suara tu. gelang. Terima kasih banyak korang. InsyaAllah. Kena bagi gelang kan. Thank you so much. Baru dia Okay, naik. ganda Jangan bagi dia 2. menang banyak kali sangat. Nanti dia besar kepala. Guys, sebelah ada kedendaman, dia ada dendam tu nak nikan kita punya ni. So kita apa lagi, takkan kita tak nak pertahankan. Keluar miss Asal jadi pula. Ada booster tak? Booster kita tak ada. Ada orang yang Tak pegang ada, aku punya beku. booster tak? Ada orang yang pegang aku punya booster tak? Aku rasa ada seorang yang pegang. Cik Mokisha, terima kasih. Jangan kita punya team 15491. Terima kasih banyak. Okay, selamat petang. Cik Semar, terima kasih Adia. Okay guys, itu. Sekarang tengah berlangsung ganda 2. Apa saja yang kita bagi dia akan ganda 2. Pelita you bagi ganda 2. Paus you bagi ganda 2. Rumah kampung you bagi ganda 3 guys. Takkan nak tengok je. Sekarang Hati-hati. orang kena bagi kat saya pause. Abang Jamsari, terima kasih untuk Asal banyak sultan kat dia. Kak Eliana, terima kasih untuk Cik Sidik, terima Kalau perempuan ni lah, kasih braceletnya. Thank you guys. Okay, ini sahabat-sahabat yang ada ni, korang boleh terbang ni boleh tangkap Aimah guys. mengundi apa dulu Aimah? Kak Rusfa, terima kasih ketupat. Aimah mengundi apa Apa dia? dulu? Aimah apa? Mengundi apa dulu? Oh tak, saya tak ingat sebab dah berlalu, so saya lupa dah. Terima kasih Atok, thank you. Cik Jamsari, terima kasih lanternnya. Masya Allah, thank you guys. Atuk Ya Allah ya Tuanku. Serius lah korang. Kita tahu orang politik. Dia sebab geng-geng tu duduk sebelah sana. Ya betul. Dia bagi kat dia ni. Tak boleh tengok nama apa bagi kat dia ni. I see. Betul. Tapi boleh je sebab benda tu apa tau. Dah habis. Masya Allah, terima kasih. Betul. Saya sampai lupa. Rahsia tu sampai saya terlupa. Terima kasih. 10 kali lah dia nak. Banyak dah dengan Atuk dapat Aku booster. kata, Alhamdulillah. Aku kata buka satu lagi. Lepas tu bagi kat diri sendiri. Apa dia? Mana ada Tak faham. apa-apa. Buat apa? Mana ada apa-apa. Sebab apa? Dia dengar lambat Kenapa dengar lambat Dia delay. Saya pun Kenapa nampak encik kat sebelah delay. Saya tak tahu. Mana-mana co-host dia akan delay. Dia akan delay beberapa saat. Kan korang betul tak? Okeylah. Cik Aimah boleh ikuti saya punya akaun. Nanti saya akan ikuti Cik Aimah punya akaun juga. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Tak ada Tapi asalnya saya minta tak- maaf buat masa sekarang. Following saya penuh. Oh saya pun sama juga penuh following tu. Terima kasih. Okey Assalamualaikum. Serius lah. Betul ke penuh tu? Saya 10,000 dah. Ya. Saya pun dah penuh lah. Dia kota following tu 10,000. Encik Muhammad Syafiq baru ada 1458. Kan? Saya Saya tak selalu- tipu, memang dia tunjuk kat situ. Betul tak korang? Saya selalunya hanya akan boleh follow orang yang follow saya dulu. Saya takkan klik lebih awal. Saya akan keluar kat situ. Cik Aimah follow saya pun saya akan. Faham. Aimah follow back. Saya suka berkawan dengan orang. So kota following saya itu saya penuhkan Penuh. dengan orang-orang yang saya bersahabat lah maksudnya. Saya mengharap. Ya betul penuh dah 10,000. TikTok bagi kota 10,000 saja. Yes. Okay, tak apa. Terima kasih. Saya rasa 10 Okey. kali itu dah cukup. Untuk, Terima kasih banyak. Baik. pergi ke bazar dan sebagainya petang ni. Assalamualaikum. Baik. Salam kenal YB. Okay. Uish, asal delay Macam best main ni bulan puasa. YB tu Amin. Nampak tak dah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya pipi. Ya pipi. Beras Madani kat mana ada? Tak ada beras Madani bah. Amboi suka nah. Ya supermarket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alang Kewan. Asal nama macam tu ah? Sebab nama Alang Tak, yang belakang sebab apa gunakan huruf tu? K dengan Y tu. saja. K dengan Y ni selalunya berkait rapat dengan pelantar. Tahu? Tak. Okay, tak apalah. Ni macam duduk dalam store dek. Dekat mana kerja ni dek? Cuba teka. Kalau daripada segi baju ni, saya rasa dekat tempat orang duk beli benda-benda hardware ni. Apa nama dia panggil? Apa? Apa nama? Mr. apa tu? Mr. DIY. Mesti DIY. Betul? Ah, Saya tengok baju, saya dah tahu dah. ya, semua orang kenal baju ni. Ya, dekat mana dek? Dekat Selayang. Negeri. Selayang. Kalau dia menjeling sebelah dekat balak dia tu, bukan Selayang tu, dekat area lain. Bukan. Betul lah, Selayang lah. Orang kat sebelah tu siapa dia? Boyfriend? Tak ada orang. Mana ada orang? Tadi jeling ke atas macam nak ingat kat mana. Asal belakang tu macam ada plastik hitam kan? Kau jangan macam-macam ni dalam puasa ni. Bukan. Bukan. Okay. Abang nampak tu. Abang pun pernah muda dek. Abang tahu benda-benda plastik hitam tu. Tak apa, saya tak ada kat zaman plastik hitam. Mana ada? Mana ada plastik hitam? Jaket, bag semua. Ingatkan adik pergi kedai mamak ni. Kuah campur, bilik taruh tepi, plastik hitam kasi taruh. Tak Jangan ada. adik, tak baik ni. Ya. Belum puasa ni. Tapi nampak macam happy saya puasa. Itu lah muka nampak teruk tu. Tapi adik ni muka nampak ceria Oh, macam gitu. Ceria sebab nak berbuka dah. Tengok nak pukul 5 dah. Nak pukul 5, buka pukul 7 dek. Oh, tapi nak dekat. Lepas tu buka macam ceria macam tu. Dia nak dekat. Itu waktu asar buka ni. Ya. Kita kena ceria. Barulah kita berpuasa tu. Faham tak? Dia ikhlas berpuasa macam ni lah muka. Dahsyat. Ni penyokong plastik hitam tega. Ni ada orang cakap kat bang ni kata adik duduk kat Ceras. Betul eh? Cergas. Tak pernah jejak pun sana. Tak pernah jejak. Tak pernah jejak pun. Dahsyat. DIY mana ada dekat Selayang. Aku dah agak dah dengan kencing aku. Selayang Mall. Pergi. Mai datang ramai. Mai. Tengok ada ke tak. Selayang banyak lah DIY. 3 tau. Ya. Selayang ni ada seorang member kat sini orang Selayang. Ada pig DIY Selayang Mall. Nak apa nanti kita pergi DIY ni ramai-ramai. Ada. Okey, nak tanya. Dekat depan Selayang Mall tu ada apa? Depan kat mana depan? Oh, ada padang tu Bukan. Apa? Pastor pula depan. Bus stop kan? Betul lah. Padang kan lepas bus stop padang. Satu lah pastor. Kantoi. Betul. Nak masuk ada nak masuk dia. Tak. Apa dia? Kita nak masuk rehat lah guys. Nak masuk lah ni rehat. Alah 10 minit lagi je. Dah nak menang ni pun. Okay bang. BF dia Nepal sih. Betul eh? Mana? Hang nak kata 10 dia minit. Rohingya ke? Awak Rohingya eh?
Nampak macam geram pula aku. Nak Nampak macam hadapkan dia apa? orang tanya. Nampak macam Dia Indon. orang cakap, dia orang kata, kau fikir dengan siapa yang sebelah Selayar Mall lah, Maidin tu. Maidin Oh. sebelah. Sebelah ni sebelah tu. Macam gitu Maidin. Biasa muka macam ni Rohingya. Betul tak? Tak tahu. Korea lah. Salah ni. Korea. Orang tanya. Bukan, aku nampak plastik hitam kat belakang tu. Mana plastik hitam? Mana ada? Semua jaket-jaket orang tau. Tadi. Tak ada. Ya Allah. Weh, jap. Lambat lagi ke? Member dah panggil. 9 saat. Shopee dah buka. Ha? Dah. Okey. Okey. Menang juga satu akhirnya. Putra Hujan to join live guest. Dia ada grup dia yang pakai logo-logo ni. Mengajar arti. Geng-geng apa nama? Aima tu ada. Halo, Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. You daripada Indon lah? Ya, Indon. Okey. Buang masa layan dah. Tak jauh sangat dia pergi sampai ke Indonesia. Malaysia kan ada besar orang ya. Mat Seli. Pak Wahab pun ada kat sini. Pak Wahab. Buka apa hari ni? Pak Wahab. Pak Wahab. Hari ni. Assalamualaikum. Sorry abang, salah tadi. Sorry abang. Malaysia lagi. Adakah orang-orang Malaysia di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam kenal sebelah tu. Ya, salam kenal. Daripada mana? Indonesia? Ya, abang dari Malaysia kah? Ya, saya daripada Malaysia. Okay, Ya. terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kan aku ingat kan ada seorang yang duk buat live rambut merah tu. Sorry. Indonesia tak, dia bukan nak ikut punya live kan. Ya, share. Where you come from? Waduh, abang daripada Burundi. Jam lambat. What's up? Ya, tuan-tuan kalau dah tak pernah orang luar dalam room Syafiq, itulah pasal dia. Okay, tuan-tuan saya rasa kalau dah tidak ada orang Malaysia jadi cukuplah saya untuk stop live. Nak orang kata apa ni, bawa bini pergi beli barang sat. Nanti malam kita akan bertemu balik selepas tarawih tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya minta juga sahabat-sahabat yang ada dekat dalam live saya ni untuk share saya punya BTT yang baru ni. Yang saya baru buat, ada BTT baru saya baru buat untuk mengkritik Menteri Kementerian Multimedia terhadap kenyataan yang diberikan di dalam Dewan Rakyat yang nampak sangat bahawa kerajaan hari ini mengongkong rakyat. Okay, tuan-tuan. Assalamualaikum.